Kalau ada betul-betul beritahu lah. Muka surat apa? 5 eh? Baris? Wahum ala ma yaf'alun. Tengoklah Ustaz kalau yang ambil daripada kat luar situ muka surat 5. Okey. Kalau yang free sendiri muka surat 4 bawah sekali. Kita bagi yang tak hadir pada sesi lepas, sila tengok muka surat yang pertama. Fokus kita adalah fa'ala, yaf'alu. If'al, la taf'al. Fa'ala, fi'il madhi, yaf'alu, mudhari', if'al, amar, la taf'al, nahi. Jadi kita sekarang berada di mudhari', yaf'alu. Ya, jadi sebelum kita bersiaran terus-menerus ni, tapak tangan sila berada di sebelah teman setia anda. Jadi bila dipanggil nanti, sebelum tekan butang PAS ke, butang keadilan ke, butang bersatu ke, tak kisahlah apa-apa butang pun, pastikan tapak tangan sebelah. Saya bantu dari sudut buka tapak tangan ketiga, buka tapak tangan kedua. Kalau tapak tangan hilang tak dapat bantuan lah. Bantuan prihatin rakyat tu tak dapat disalurkan. Okey, tapak tangan hilang contohnya. Alright. Wahum, tengok ayat tu. Sekarang kita berada di mana? Kita berada di jari kelengking bawah sekali. Yaf'aluna, mereka melakukan. Wahum, dan mereka, kata Allah, ala, atas, terhadap, ma, apa-apa yang, yaf'aluna, mereka lakukan, mereka buat, mereka lakukan, bi, dengan, makna konteksnya kepada, terhadap, al-mu'minin, orang-orang yang beriman, syuhud, mereka menyaksikan, syahid, menyaksikan di sini mereka menonton. Okey. Ini surah apa ni? Ini surah Was-samaa'i dzatil buruj. Ini surah Ashabul Ukhdud. Maknanya raja gali lubang, nyalakan api, campak orang beriman dalam tu, bakar semua sekali. Syuhud di sini maknanya apa? Menonton. Wahum, dan mereka ala, atas, ma yaf'alun, apa yang mereka lakukan, bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman itu, syuhud, mereka menyaksikan. Dia buat pentas, tengok ramai-ramai, tepuk tangan. Okay, balik cuba buka surah Al-Buruj. Kat situ ada wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Apa dosa dibakar? Allah kata tidak ada dosa melainkan an yaqulu, mereka mengatakan Allah, mengucap la ilaha illallah. Itu dosa dia. Okey. Itu yang pertama. Hari ini kita mulakan secara songsang. Alfabet terbalik. Bertuahlah orang yang pakai nama Huawei, Samsung, Oppo. Okay. Kat belakang sekali ni ada nama entah apa, paskod ni, DM2V. Kak Madia. Kita dapat nak detect ni. Okay. Dapat Okey, silakan. Yang ada password macam bank ni.
Kak Madia. Ya, sila. Tapi tak ada gambar speaker ni. Dia icon speaker tak ada. Dia hanya ada icon video saja. Okey, tak apa. Puan Zanariah, silakan. Ya, persilakan. Ya. Zana kena on mic. On mic. Bismillah. Okey. Innallaha alimun bima yaf'alun. Inna sesungguhnya Allah alimun mengetahui, bima dengan apa yang yaf'alun mereka lakukan. Okey. Terima kasih. Innallaha, sungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui. Allah tahu bima dengan apa yang yaf'alun mereka buat, mereka kerjakan. Kalau kita baca ayat sedekah, dia kata apa? Wa ma taf'alu min khairin fahuwa ya'lam. Allah mengetahui. Kalau orang tak tahu, jangan kecil hati lah, Allah tahu. Jangan sedih. Allah tahu. Nama orang tak tulis pun tak apa. Tak masuk dalam senarai pun tak apa. Allah tahu. Cukuplah Allah yang mengetahui. Okey. Seterusnya, persilakan Puan Zainun. Datin Zainun dengan Datuk Makin. Okey. Tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun. Tsumma, kemudian, Allah syahidun menyaksikan atas ma apa yang yaf'al mereka lakukan. Okey, terima kasih. Jadi maknanya dekat sini kalau Datin Zainun punya lampu merah tu, dia punya yang tak stabil. Macam itu maksud dia? Betul, Ustaz. Okey. Sebab tadi waktu Datin baca tu, dia sekejap merah, sekejap kuning. Sekarang baru putih. Maknanya indikator dia dekat sini. Ya, betul. Okey, Datuk, silakan. Okey. Assalamualaikum. Salam. Ya. Innahu khabirum bima taf'alun. Innahu, sesungguhnya dia, khabirun, mengetahui, bima, dengan apa yang taf'alun, kamu semua lakukan. Okey, alhamdulillah. Cuma soalan di sini, cuba lihat baris kedua dengan yang Datuk baca tadi. Cuba kita tengok sekejap. Alim dengan khabir. Baris kedua tadi kita ada alimun. Yang itu pun kita terjemah maha mengetahui. Sekarang kita ada khabir. Pun kita terjemah maha mengetahui. Dia tak ada masalah yang itu. Masalahnya apa? Masalahnya bila dia duduk bersebelahan dalam satu ayat. Innallaha alimun khabir. Kalau dia asing-asing, kita terjemah mengetahui. Tetapi macam mana kalau innallaha alimun khabirun? Jadi kita tak boleh kata sesungguhnya Allah maha mengetahui. Di situ kita bezakan. Innallah, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabir, lagi mendalam pengetahuannya. Lagi maha dalam pengetahuannya. Okey. Alright. Seterusnya. Ya. Seterusnya kita persilakan.
Wan Siti Hajar. Sila buka mikrofon dulu. Supaya tidak bercakap seorang. Dengar tak? Dengar. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Okay. Inna sesungguhnya Allah ya'lamu telah mengetahui ma apa yang taf'alun mereka mengetahui. Mereka telah melakukan. Kat mana mereka tu? Nun. Nun kat mana? Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tangan apa? Manis Cuba tengok. Manis? Jari mana? Jari apa? Sebelah jari mana dia? Manis lah dekat sebelah tengking tu. Manis bawah sekali. Dia punya panik tu nama jari pun tak ingat dah. Manis. Manis lah Ustaz. Manis bawah sekali. Ada manis. Manis ke kelengking? Ni Nun Ustaz. Orang Nun. Oh, kelengking Ustaz. Bukan. Dia macam ni. Macam ni. Dia jangan tengok belakang. Kena tengok depan belakang. Kena tengok depan, kena tengok belakang. Cuba tengok. Sebab depan tu ada ya nun, ada ta nun. Kat mana dia? Cuba cek. Ta nun. Ta nun. Jadi bit. Hilang jari mencari ni. Ini telunjuk Ustaz. Tak ada telunjuk. Mana ada telunjuk? Kita telunjuk bawah sekali ke tak? Awak semua. Jari tengah. Jari tengah. Yalah Ustaz. Jari tengah. Hantu tulis tu. Hantu senang. Ya? Bawah sekali. Kamu semua. Okay. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu semua kerjakan. Kamu semua buat. Kamu semua lakukan. Okey. Jadi masalah tak ingat nama jari ni bukan masalah saya. Ini kena study kat rumah balik. Alright. Okey, seterusnya. Puan Syahidah, silakan. Kalau ada datin, minta maaf sebab kat sini tulis nama je. Alright. Silakan. Speakernya. Belum on. Okey. Dah. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulun ma la taqulun. Wahai orang beriman. Ya, wahai ayyuhallazina, orang-orang yang amanu beriman, lima apa? Ya. Lima taqulun. Semua mengatakan. Okey. Ma Apa yang tidak satu kamu semua kerjakan atau lakukan. Okey. Terima kasih. Kalau nak mudah faham, tulis kat situ. Cakap tak serupa bikin. Tulis je kat situ. Cakap tidak serupa bikin. Itulah ayat dia. Ya. Surah Saf. Ini surah Saf. Kabura maqtan, sambungan dia. Besarlah kemurkaan Allah an taqulu ma la taf'alu. Kamu mengatakan apa yang tidak kamu buat. Nama Zainab. Okey. Sekejap lagi saya bagi insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Lima. Kenapa? Kadang-kadang dia kata lima saja. Kadang-kadang dalam perbualan dia kata lima za. Kadang-kadang ada zal sekali. Why? Taquluna. Kamu semua mengatakan. Ma apa-apa yang la tidak taf'alun kamu semua buat. Kamu semua
kerjakan. Ya, Puan Zainab seterusnya. Silakan. Ya. Mikrofonnya. Oke, silakan. Ya'lamuna ma taf'aluna. Ya'lamu mengetahui na tu aku, ma apa, taf'aluna mereka lakukan. Sekali lagi. Ustaz. Macam tak betul. Ya'lamuna aku mengetahui. Okey, berhenti kat situ. Soalan saya, aku tu di mana? Oh, bukan akulah mereka Ustazah na tu na tadi. Ya'lamu. Mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Okey. Apa mereka lakukan? Taf'aluna. Tak betul. Sebab yang pertama mereka, yang kedua mereka tak sama. Cuba tengok. Yang pertama ya. Ya, okey. Yang kedua tak boleh sama. Jadinya mana Ustazah? Ustaz. Jadinya tanya tangan, jangan tanya saya. Tangan mana Ustaz? Ustaz. Tangan motorek. Okey, Tengok ta depan, nun belakang. Cuba tengok ta depan, nun belakang. Bukan jari tunjuk bawah Ustaz. Ini sama macam tadi ni, masalah jari ni. Itu. Boleh Ustaz lepas apa ni? Jari tengah, bukan jari tunjuk. Jari tengah bawah sekali. Okey. Awak semua ni, semua. Sekali lagi. Ya'lamuna ma taf'alun. Okey. Mengetahui apa awak semua lakukan. Okey. Terima kasih. Alright. Jadi jenuh juga mencari jari ni. Projek mencari jari ni problem juga rupanya. Okey. Ya'lamun, mereka tahu. Mereka tahu ma taf'alu, apa yang kamu semua buat. Apa yang kamu semua kerjakan. Okey. Seterusnya. Puan Sharifah Zaliha, silakan. Minggu lepas dah Ustaz. Oh dah, okey. Puan Sabarah dah belum minggu lepas? Sahara belum, Sahara. Sahara dah. Puan Sahara minggu lepas dah kot? Belum. Belum, okey, silakan. Ya. Bismillah. Tu. Salam. Tengok ni sebelah tu rak buku banyak tu, jangan tak jumpa jari-jari Banyak study tu. Silakan. Qala ya abati af'al ma tu'mar. Okey. Qala telah berkata. Okey, siap. Berhenti siap. Baris yang Puan Zahra baca tu kita masuk amal. Sekarang kita masuk fi'il amal. Jadi silakan tapak tangan Ammar di sebelah. Mubarak. Ammar tu tak ada lagi Ustaz. Saya minta maaf. Okey, tak apa. Mari kita tengok maaf diberi atau tidak. Silakan terjemah. Qala telah berkata, ya wahai abati ayahku, af'an buatlah mani apa yang tu'mar ni apa tu. Ya. Okey, itu tak apa. Itu payah sikit. Alhamdulillah terjemahan tu betul. Cuma cara baca Ammar tu salah lah. Okey. Nak selamat kita baca wasal saja. Ya abatif al. Ya abatif al. Kalau kita mahir, ya abati if'al. Lihat huruf ketiga. Huruf ketiga baris atas, alif berbaris bawah. If'al. Ini cerita di antara Nabi Allah Ibrahim dengan anak dia Ismail alaihi wassalam. Ketika Ibrahim alaihi salam cerita mimpi dia sembelih anak dia, pagi itu dia beritahu
Jadi apa respon anak dia? Qala, dia telah berkata. Ismail berkata, ya abati, wahai ayahku. If'al, lakukanlah. Engkau buatlah. Engkau kerjakanlah apa-apa yang tu'mar, engkau diperintahkan. Apa-apa yang engkau disuruh. Fi'il amar, disuruh, diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, dia kata. InsyaAllah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya. Sebentar. Puan Sahara sudah. Puan Sabar ya, silakan. Okey. Boleh. Tak boleh. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Faf'alu ma tu'marun. Faf'alu, maka lakukanlah kamu semua. Okey. Apa yang tu'maruna, kamu semua diperintahkan. Okey. Alhamdulillah. Kita ubah saja yang di atas. Kalau di atas tadi if'al, fi'il amar, asal jari tengah atas sekali. Sekarang kita pindah ke if'alu, jari tengah bawah sekali, antum. Kalau di atas tadi kita ada tu'maru, mudhari' anta. Sekarang kita pindah ke jari tengah juga bawah sekali, mudhari' antum. Faf'alu, maka kamu semua lakukanlah, buatlah, laksanakanlah apa-apa yang tu'maruna, kamu semua diperintahkan, disuruh. Okey. Alright. Kita kembali ke ABC semula. Jangan terperanjat. Memang ini stylenya. Tidak ada ikut urutan. Okey. Puan Aisyah silakan. Ya. Minggu lepas dah Ustaz kira ambil balik Tak apa. Dia seminggu 3 kali pun tak apa saya buat. Okey. Silakan. Okey. Dengar Ustaz? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, dan sujudlah kamu semua, wa'budu, dan sembahlah kamu semua, rabbakum, Tuhan kamu semua, waf'alu, dan lakukanlah khairah dengan sebaik-baiknya. Okey, terima kasih. Dah ada lah tanda-tanda kalau saya tak datang tu boleh ganti mengajar. Alhamdulillah. Okey. Waf'alu al-khair. Khair di situ kebaikan. Dan kamu semua buatlah kebaikan. Yang pertama dia kata irka'. Raka'a yarka'u irka'. Rukuklah. Kalau bab sembahyang ni biasanya dia ambil yang utama sajalah, rukuk dan sujud. Jangan tanya pula mana duduk antara dua sujud, i'tidal, tak payahlah. Fahamlah tu. Okey. Jadi di sini rukuk bukan seperti setengah-setengah orang dia kata apa, wahai orang-orang yang beriman, kamu semua isaplah rukuk. Dia kata isap rukuk dalam Quran ada Ustaz, dia suruh isap rukuk. Isap rukuk tak ada. Ini rukuk, bukan isap rukuk Okey. Rukuklah kamu semua. Kemudian wasjudu, sajada. Sajada yasjudu, usjud. Sujudlah kamu semua kepada siapa? Rabbakum,
Tuhan kamu semua. Waf'alu, dan kamu semua buatlah, lakukanlah al-khair, kebaikan. Jamak kepada khair ialah khairat. Fastabiqul khairat. Jadi perkataan khair itu singular, jamaknya adalah khairat. Kebaikan-kebaikan. Kita ambil perkataan itu, kita letak di mana? Khairat kematian. Dah, khairat kematian pula. Siapa yang buat tu tanya dia. Apa dia letak kat situ kan? Mungkin benefit pula dia rujuk kepada benefit untuk orang mati tu. Okey. Seterusnya Puan Asmah silakan. Mikrofonnya. Okey, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka. Dah habis dah? Dah habis. Okey, sebentar. Sekarang kita masuk siri yang seterusnya. Cuba lihat, kalau saya punya muka surat 7. Kalau yang lain terpulanglah, yang penting kotak-kotak tu ya. So madhi dia qala. Mudaratnya yaqulu. Amar dia qul. Nahinya la taqul. Lah berkata, sedang berkata. Katakanlah, jangan katakan. Okey, silakan. Ya, teruskan. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Wa idh, dan tak kala qala, dia telah berkata, rabbuka, Tuhan kamu, lil malaikah, bagi malaikatnya. Sekali lagi. Wa idh qala, dan telah berkata, Wa is tak terjemah lagi. Tak kala. Dan tak kala dia berkata. Sekejap. Ayat ni dia tricky sikit. Kalau ada orang dalam ayat, kita tak cakap dia. Dia itu kalau orang tak ada. Dalam ayat itu, yang berkata itu siapa? Rabbuka. Dia terbalik. Wa iz qala rabbuka. Kalau Melayu, wa iz rabbuka qala. Dan tak kala Tuhanmu telah berkata. Kalau kita kata, dan tak kala dia seorang lelaki telah berkata Tuhanmu, apa yang kita? Seolah-olah dua orang dalam tu. Ustaz, kalau kita buat dia in bracket Allah boleh? Tak perlulah sebab Rabbuka tu dah ada kat situ. Nanti Allah lain, Rabbuka lain pula. Yang ni terbalik lah. Sedikit terbalik. Yang inilah ada sedikit masalah yang dah ada hantar latihan. Kalau yang hantar latihan saya bagi tu dia terbalik disebabkan susunan bahasa Arab terbalik, saya maafkanlah. Tapi kalau dia terjemah tak ada sebut siapa dalam latihan tu, saya pangkah. Pangkah tu bukan maksudnya buang kelas ke, kena gantung 2 semester ke, bukan. Dia terjemahan latihan yang saya bagi tu, sila sebut siapa. Kalau dia kata waja'ala syamsa siraja, perkataan tu saya dah terjemah kat atas. Kalau hanya kopi atas masuk bawah, saya tak terima. Sebab apa? Ja'ala tu tak disebut dalam jari siapa. Kena sebut. Contohnya, dan awak telah jadikan. Awak tu pula lelaki ke perempuan? Kena sebutlah macam tu. Saya precise kat situ sebab bukan
nak cari salah student, tapi supaya dia tahu siapa, dia boleh bezakan. Kalau dia jawab bentuk umum saja, kamu semua telah berkata. Kamu semua ada lelaki, ada perempuan. Jadi sebab itu latihan itu open book question. Tengok tapak tangan. Tak payah ambil cuti. Pendek-pendek boleh lah Ustaz kan? Tak Kalau payah ambil bracket L, bracket Ya, M boleh lah. tak payah ambil cuti seminggu beruzlah ke bertapa kat Gunung Jerai. Tak perlu, pakai tapak tangan je. Guna tapak tangan tu saja jawab. Okey, sekali lagi. Wa iz qala rabbuka lil malaika wa iz qala, dan tak kala Tuhan telah berkata, Tuhanmu. Tuhanmu telah berkata, Rabbuka, Tuhan, Rabbuka sebut lagi sekali ke Ustaz? Tak payahlah. Kamu semua, Tuhan kamu semua. Tak ada kamu semua. Rabbuka awak. Awakmu, hang, demo samalah. Awak lil malaika, bagi malaikat semua, bagi malaikatnya. Okey. Kalau nak ikut juga waiz dan tatkala qala telah berkata rabbuka, Tuhanmu, wahai Muhammad, li bagi kepada al malaika, para malaikat. Okey. Para malaikat ya, bagi para malaikah itu ramai, jamak. Okey. Satu lagi yang membezakan terjemahan itu orang Melayu. Maksudnya apa? Kita masyarakat yang hierarki. Kita ada bangsawan, VIP, VVIP, triple VIP. Jadi kita punya susunan sosial kita begitu. Maknanya qala Allah telah berfirman. Arab dia pakai qala aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda. Qala al-Malik, raja telah bertitah. Jadi yang membezakan tu kita. Arab dia pakai qala saja. Kan? Kalau kita benci kat orang tu, akak tu telah merepek. Merepek itu berkata lah. Maknanya benda yang sama aja. Dia dah merepek lah tu, dah start lah. Mana merepek tu apa? Berkata. Kan? Tapi menunjukkan kebencian di situ. Dia tak suka apa yang dia kata. Dia dah start lah tu. Dia dah start lah contohnya. Alright. Okey. Sama. Okey, seterusnya. Seterusnya dipersilakan. Puan Azimah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okey. Qala telah berkata, Siapa? dia telah berkata, okey. Inni sesungguhnya aku, a'lamu, aku mengetahui, Alright. apa yang kamu semua tidak mengetahui. Okey, terima kasih. Qala, dia telah berkata. Ini jawapan reply daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap statement malaikat sebelum itu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah nak jadikan orang yang nanti berperang, bertumpahan darah di muka bumi? Apa Allah jawab? Qala, dia telah berfirman, ini sesungguhnya aku. Tengok ayat itu. Sesungguhnya malaikat kata, adakah kau nak jadikan satu ciptaan nanti yang menumpahkan darah? Allah tidak kata tidak. Maksudnya apa? Yang malaikat cakap tu betul. Cuma Allah hanya kata apa? Inni sesungguhnya aku, a'lamu, aku tahu, ma apa-apa yang
la ta'lamun. Tidak kamu semua ketahui. Tidak kamu semua ketahui. Yes. Okey. Seterusnya. Wan Cik Wah Ibrahim. Silakan. Ya. Cabutan bertuah setiap minggu kena ni. Alhamdulillah. Speaker. Kalau tak boleh juga baca sikit. Baca selawat sikit kat telefon tu. Tak boleh. Belum. Sebelah kiri bawah. Belum. Okey. Alright. Gambar dah tak ada. Tak apa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa liqaumihi. Dan ketika qala dia berkata. Tak payah dia sebab orang ni ada di situ. Qala berkata Musa li kepada kaum nya. Siapanya? Hi tu. Siapanya? Kaumnya. Kaum dia lah, kaum Musa lah. Kaum Musa. Dia punya terperanjat tanya nya. Nya lah nya. Dia seorang lelaki lah nya. Memanglah dia seorang lelaki Musa. Ketika atau tak kala dia berkata. Tak boleh dia. Dan ketika berkata Musa kepada kaum dia, kaumnya. Okey, terima kasih. Ustaz, nak request sikit boleh tak Ustaz? Nak minta Ustaz panggil ni Sahara Tawil sebab saya buat dengan dia ni, dia tak pernah dipanggil. Okey, tak apa. Saya Dah simpan. panggil dekat. Dah tadi. Tak dijemput untuk menjawab soalan. Dah panggil tadi? Tak, belum. Sahara nama dia, bukan Zahra, SA. Dah tadi. Dah. Sudah. Dah. Sahara. Dah. Okey. Kalau dah tak apalah. Alhamdulillah. Saya suruh baca 15 ayat tadi. Lagi tu. Pakai tu baca 15 ayat. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey. Jadi sekali lagi sistem tu tidak ada dalam bahasa Melayu. Kita hanya ada subjek predikat sahaja. Bila subjek predikat, kita tidak menerima ayat yang bermula dengan kata kerja. Kalau kita terjemah begitu, salah. Semua terjemahan Al-Quran yang diterjemahkan oleh dan diselenggara oleh DBP, dia ikut kita, bukan ikut Arab. Jadi kalau kita cari ayat itu, wa iz qala Musa liqaumihi, dan Musa telah berkata kepada kaumnya. Dia tak boleh kata dan telah berkata akan. Dia rasa akan lah dari konah-konah. Pening. Tak boleh. Itu tak ada dalam bahasa Melayu. Dia akan terjemah dan Musa telah berkata kepada kaumnya. Sekali lagi, kalau tak percaya, tengok terjemahan perkata yang ada dua sekali. Dia gabungkan perkata dengan mafhum. Semasa perkata, dia ikut perkata. Wah dan. Is tak kala. Qala kat bawah tu telah berkata. Musa. Itu perkata. Tapi bila dia letak di tepi yang panjang tu, yang macam karangan, dan tak kala Musa telah berkata. Dia tak ikut telah berkata Musa. Okey itu kita punya arrangement dalam tata bahasa kita lah. Jadi kalau tak boleh, nak ikut juga terpulang. Tapi jangan salah, nanti kita salah, kita akan kata qala dia telah berkata Musa. Siapa yang berkata ni? Musa ke dia? Itu akan jadi kesalahan begitu Okey. Alright, seterusnya. Nampak dia tak sabar tu, dah tencik silakan. Sampai tak buka speaker tu. Punya excited tu, silakan. Kaza ni kau Ustaz? Berapun? Kaza A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Kadzalika seperti demikian itu. Boleh juga. Qala dia berkata. Tidak. Allazi orang-orang yang la tidak. Okey. Ya'lamuna mereka mengetahui misla seperti qaulihim ucapan mereka. Okey. Terima kasih. Kat muka surat 7 tadi, kalau nak tambah vocab boleh tambah. Saya tak masukkan masdar. Masdar dia ialah qaul. Qaf waw lam. Qala yaqulu qaul. Qaul tu masdar. Masdar tu dia balik kepada noun semula. Qala telah berkata. Qaul apa? Kata-kata. Ucapan. Perkataan. Dalam kitab fiqh, qaul ini merujuk kepada opinion. Ada kaul sebahagian ulama yang mengatakan boleh memegang Quran tanpa wudu. Misalnya, apa maksud kaul di situ? Pandangan. Okey. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai selingan, iklan sedikit. Macam mana kita nak tahu orang tu kalau baca dia orang utara ataupun orang selatan? Yang ketawa, datanya ketawa. Antara ciri-ciri dia, ni orang tertentu je lah, pernah duduk utara dia tahu. Antaranya orang utara ini, qaf dia bunyi kha. Dia kadang-kadang qaf itu dia bunyi kha. Kadzalika khala, dia jadi kha, dia jadi macam kha sikit. Itu dia punya ciri dia lah. Jadi sekali lagi di situ, kita tidak boleh kata dia. Sebab yang berkata itu ialah allazina. Tak boleh buat dia juga. Nanti loh, kadzalika demikianlah. Qala telah berkata. Kalau kita kata dia telah berkata, pening. Kita tak boleh kata dia sebab apa? Qala telah berkata. Siapa yang berkata? Allazina, orang-orang yang Kalau tak terlibat tu boleh bertelah lah. Memang telah lah pun. Demikianlah. Dia tulis dia. Tak, dalam dia kata tu dia tulis dia. Itu sebagai panduan saja. Sebenarnya bahasa Melayu, kazalika allazina la ya'lamuna qala. Itu lagi jenuh. Itu Melayu. Dalam Melayu, kazalika demikianlah allazina orang-orang yang la ya'lamun, mereka tidak mengetahui berkata. Itu maksud dia. Okey. Misla semisal, sama seperti qaulihim, ucapan mereka. Makna kena telah berkata lah Ustaz . Ya, betul. Kalau kita hafal ayat itu, Allah kata bukan sahaja kata-kata dan ucapan itu sama. Sebab generasi ini berbeza. Ini ratusan ribuan tahun lepas. Orang ini musyrikin zaman Nabi. Kenapa dia sama ucapan tu? Kerana dalam ayat itu Allah kata tasyabahat qulubuhum. Hati dia tu saling tak tumpah. Dia ada persamaan hati. Okey, jadi terjemahan di situ dia ada terjemahan yang nada lembut, ada terjemahan yang kasar. Apa maksud terjemahan yang kasar? Kazalika demikianlah qala allazina, telah berkata allazina, orang-orang yang la ya'lamun, mereka bangang. Apa maksud mereka bangang? Mereka tak ada ilmu. Mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui itu bahasa halus. Okay? Tapi ini situasi orang yang merepek depan Nabi, cakap bukan-bukan, mengata bukan-bukan, maknanya apa? Banganglah tu. Orang bodoh, la ya'lamun. Mereka bodoh. Misla seperti, seumpama qaulihim, ucapan mereka ni, mereka yang zaman Nabi-Nabi yang lepas. Sebab itu dia sambung, dia kata apa? Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka
saling tak tumpah. Kotornya sama. Okey. Seterusnya, silakan. Datin Zuraidah, silakan. Qala lakum nabiyuhum. Dan telah berkata kepada mereka nabi-nabi mereka. Okey, terima kasih. Kalau bahasa Melayu, nabiyuhum qala lahum. Itu Melayu Ustaz. Nabi mereka telah berkata kepada mereka. Dan nabi mereka telah berkata kepada mereka. Tapi kalau nak ikut ayat, waqala, dan telah berkata la bagi ataupun kepada hum mereka. Siapa yang berkata? Nabiyuhum, nabi mereka. Nabi mereka. Okey. Alhamdulillah. Selesai ya. Ya. Puan Fatimah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahim Rabbi allazi yuhyi wa yumit. Takala qala Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, allazi, yang yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Dekat mana yang wahai Tuhanku? Rabbi. Tak ada wahai. Tuhanku je, Tuhanku je. Cepat dibuang wahai tu. Yang ada wahai ni walaupun dibuang dalam tulisan tapi ada dalam makna ialah Rabbana. Wahai Tuhan kami. Dia buang ya di situ. Okey Di sini tidak ada. Idh qala Ibrahim. Tatkala Ibrahim berkata, Rabbi allazi, Tuhanku lah yang yuhyi wa yumit. Perkataan yuhyi wa yumit dia fi'il mudhari' tetapi bukan level kita. Fi'il mudhari' level kita boleh cek balik latihan-latihan yang kita beri. Kesemua mudhari' yang level kita huruf pertama berbaris atas sahaja. Kharaja yakhruju, zahaba yazhabu, jalasa yajlisu. Ya tu baris atas sahaja. Tapi dalam perkataan ini ya berbaris hadapan. Tulis kat situ, coming soon. Episod seterusnya. Kalau panjang umur kita jumpa. Macam mana dia baris depan tu. Okey. Seterusnya. Jenuh nak panggil ni. Tuan ke Puan Galaxy Tab S6 Lite. Hajar Zakiah. Okey, Hajar Zakiah, silakan. Maaf, saya panggil dia punya nama device saja. Ya, silakan. Speakernya belum? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ya. Dia telah berkata kadzalika, demikian Allah telah berkata demikianlah apa yang yaf'alu kamu ketahui. Yaf'alu kita baru lepas scan. Muka surat 1 sampai 6. Sila rujuk muka surat 1. Apa maksud yaf'alu? Dia ketahui, lakukan. Lakukan. Okey. Dia akan lakukan, tidak dia akan kendaki. Sekali lagi, macam tak kena tu. Allah dia telah berkata. Bukan Allah. Allah dia berkata demikianlah dia akan lakukan apa yang dia kendaki. Okey, terima kasih. Di sini
selepas qala ini, kalau bahasa Melayu ni kita panggil apa yang tanda-tanda baca tu? Penanda wacana. Penanda wacana ni tanda soal, tanda seruan, koma, pembuka kata, penutup kata. Itu istilah dia penanda wacana. Quran tidak ada penanda wacana ya. Kalau kita tak faham, kita pun tak tahu dia soalan ke, dia panggil ke. Soalan tak jawab lagi. Sadaqallahul azim. La ilaha illallah. Orang tanya tak jawab lagi dah sadaqallah. Jadi ayat ini qala koma. Itu orang lain yang berkata tu. Dia telah berkata koma. Maknanya ada orang yang berkata. Apa statement dia? Kazalikallah. Demikianlah Allah. Demikian itulah Allah yaf'alu. Dia buat. Dia lakukan. Sama ada nak kata dia buat boleh. Nak guna future tense boleh. Dia akan laksanakan. Dia akan lakukan. Ma yasha. Apa-apa yang dia kehendaki. Terpulang pada Allah. Okay, Allah akan buat. Jadi waktu nak cucuk vaksin tu tawakal aje lah. Meninggal ke tak meninggal ke, tawakal kepada Allah. Okey. Okey. Dengan harapan semoga kita sembuhlah. Okey. Di Indonesia, cuba tengok dia letak tagline tu. Tagline tu apa? Tagline pada vaksin dia. Dia tulis apa? Aman dan halal. Nampak simple kenapa dia letak aman dan halal? Aman dalam bahasa Indonesia bermaksud apa? Selamat. Okey. Halal tu apa? Tidak ada isu haram dan sebagainya. Rupanya tagline yang simple tu dia menyejukkan hati orang yang was-was tu yang takut-takut tu, dia baca aman dan halal. Jadi kita kena pilih juga tagline tu Tagline kena sesuai juga. Okey, seterusnya. Dr. Gaya, silakan. Mikrofon. Okey. Ya, okey, dah okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu sedikit ulasan. Dr. Gaya adalah calon pertama yang menghantar kerja rumah. Okey, silakan. Itu dia. Banyak salah Ustaz. Saya tak, yang tu saya tak kata, saya kata calon pertama menghantar, itu saja. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hawriyyu qala al-hawari Ustaz kacau dah. Qala al-hawariyu nahnu ansarullah. Khairiyuna. Orang-orang Khairun telah berkata, orang-orang Khairun, nahnu, kami, ansaru Allah. Muhajirin dan Ansar. Oh, Muhajirin dan Ansar. Apa Ansar tu apa? Ansar orang-orang Mekah. Bukan, ni bukan orang Mekah. Saya bagi contoh, bukan Ansar orang Mekah. Okey. Hawari tu, boleh nampak tak yang saya share ni? Nampak. Okey. Kalau biasa baca buku Mak Saleh, dia kata apostle. Kalau biasa baca buku agama dalam bahasa Inggeris, 12 orang pengikut setia Nabi Isa itu dipanggil sebagai apostle. Kita tak ada terjemahan, kita terjemah hawari jugalah. Kalau Rasulullah dia panggil sahabat. Yang ni 12 orang saja. Teman setia dia 12 orang ni dia panggil apostle. Tengok dekat The Last Supper tu, lukisan tu makan malam terakhir sebelum Nabi Isa diangkat tu. Nanti ada seorang yang menyeleweng kan, ada seorang yang belot tu Yahuza. Arab kata Yahuza. Mak Saleh kata Judas. Sama aja sebutan. Okey. Jadi apa dia? Qalal hawariyun. Para hawari telah berkata.
Ini surah Saf ayat terakhir. Nabi Isa tanyakan soalan, man ansari ilallah? Siapakah penolong-penolong aku kepada Allah? Qala al-hawariyun, berkatalah al-hawari ataupun para hawariyun, nahnu, kamilah ansarullah, penolong-penolong Allah. Maksudnya penolong-penolong Allah di situ, penolong-penolong agama Allah. Okey, itu untuk hawari. Alright. Seterusnya, Wan Hakrijah, silakan. Ya. Qala kaza likillah yakhluqu ma yasha. Dia berkata, demikianlah Allah menjadikan apa yang dia kehendaki. Okey. Ini kazaliki ke kazalika? Dalamnya liki. Okeylah, saya kena cek balik ni. Saya pun tertanya-tanya, kenapa ki kat sini? Kita cek balik lah. Tak apa, kaki itu tak ada masalah. Qala, dia telah berkata, kazalik, demikianlah. Demikian itulah Allahu Allah yakhluqu, khalaqa yakhluqu. Allah menciptakan ma apa-apa yang yasha dia kehendaki. Kalau tak silap, ki di sini disebabkan ayat ini ditujukan menjawab soalan daripada Maryam. Macam mana pula Jibril cakap dia nak mengandung ni? Suami tak ada. Kan? Dia tak ada suami, dia tak pernah berkahwin. Jadi Jibril kata apa? Qala kadzalikillah. Ki itu tuju pada dia. Demikianlah Allah yakhluqu. Allah boleh buat ma yasha, apa yang dia sukalah. Apa yang dia kehendaki. Alright. Seterusnya dipersilakan Puan Hamidah, silakan. Ya. Okey, dengar Ustaz. Ya, dengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya. Qala telah berkata kaumku. Sekali lagi? Telah berkata. No. Qala tu dia ada koma. Koma kan kat situ. Dia telah berkata. Yes, dia telah berkata. Dia telah berkata. Ya. Ya, wahai kaumku. Okey. Sesungguhnya aku bagi mereka. Kum. Sesungguhnya aku dah betul lah. Kum tadi. Kum apa? Lakum. Kum mereka. Assalamualaikum, takkan bagi salam kat mereka. Apa ya? Assalamualaikum. Bagi salam kat siapa? Tak tahu Ustaz. Bagi salam. Bagi salam kat orang yang ada ke orang tak ada? Orang yang ada. Kamu semualah. Kita tak boleh bagi salam mereka. Kamu semua. Bagi kamu semua. Nazir. Mubin. Amaran. Pemberi peringatan. Memberi peringatan. Mubin. Petunjuk. Mubin apa dia? Petunjuk. Yang nyata. Yang nyata. Yang jelas. Nazirun mubin. Pemberi peringatan. Okey, pemberi amaran yang nyata, yang jelas. Okey. Seterusnya Puan Halimah, silakan. Maaf ya, saya baru masuk kelas ni, lama tak datang. Tak ni lama sangat. Tak apa. Pula. Ustaz, saya banyak lagi saya tak berapa ni. Tak berapa ni, jelas lagi. Okey. Tak apa. Permohonan diluluskan. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Okey.
Aha. Seterusnya. Ya. Mohon. Aha. Tuan Haji Yazid, silakan. Ya. Speakernya, jangan lupa. Dengar Ustaz? Oh, dengar. Dengar? Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbana zalamna anfusana. Qala, mereka telah berkata. La panjang, la pendek tu? Qala. La pendek lah. Dekat situ la tu panjang ke pendek? Lam alif lah. Yelah, tak maksud soalan saya baca panjang ke baca pendek tu? Ini soalan bahasa Arab, tak ada kena-mena dengan Ustazah Tajwid. Soalan saya panjang ke pendek tu kalau baca? Pendek. Kalau pendek. Qala Rabbana. Kalau lam saja pendek. Qala Rabbana. Okey, panjang. La tu baca panjang ke baca pendek? Panjang. Okey, kalau baca panjang tu jari dia berubah ke sama? Saya tak tanya mat apa, saya tak tanya hukum, saya tanya bahasa Arab saja. Sebab dalam bahasa Arab lam pendek lain, lam panjang lain. Jari mana? Dari lam alif. Bukan lam alif, tambah alif. Bukan lam alif, tambah alif je. Lam tambah alif jadi lam alif lah. Kat mana yang kita tambah alif kat ujung? Jari telunjuk. Ya. Jari telunjuk tak ada tambah alif belakang. Fi'il madhi. Tapak tangan madhi. Oh, mardi. Tapak tangan madhi. Di mana yang tambah alif belakang? Mari, madhi, tambah alif. Jari mana? Jari manis kedua. Jari manis kena jari kedua. Jari mana? Jari manis yang kedua. Mana ada jari manis? Jari kelingking. Ada jari manis. Kelingking. Jari manis yang kedua tak alif, bukan alif. Jari kelingking yang kedua, tengah-tengah. Tu tengok alif, jari. Tengok jari kelingking. Siapa? Dia. Berapa orang? 2 orang dia. Keduanya telah berkata. Keduanya telah berkata. Ini kalau exam 3 jam tak siap gini. Okey, silakan. Minta maaf tak? Tak apa saja dia gua. Keduanya telah berkata. Okey. Wahai Tuhan kami, Rabbana. Okey. Zalamna. Kami telah menzalimi. Alright. Anfusana, diri kami sendiri. Okey. Alright, terima kasih. Ya. Kenapa keduanya telah berkata? Adam dan Hawa alaihi wassalam. Kedua tu yang beristighfar. Qala, kedua-duanya telah berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri-diri kami. Ini sejurus selepas makan buah larangan. Okey, yang terakhir. Ayat yang terakhir saya bacalah. Tadi buka majlis pun yang potong reben saya, penutup pun saya lah. Jadi yang ini sama juga. Qala. Kalau kita hafal di sini, siapakah kedua-duanya? Anak beranak Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Ayahnya Daud, anaknya Nabi Allah Sulaiman. Kenapa dia bertahmid di situ? Kerana kedua-duanya Allah berikan pangkat kenabian, pangkat ketua negara, raja.
harta yang melimpah ruah. Sebab itulah dia berkata wa qala. Yang ini kita tidak akan sedar bila kita baca kerana lam alif di situ tidak ada fungsi. Dia ditelan oleh alif lam alhamdulillah. Kalau kita baca tanpa lihat, kita ingat dia pendek. Wa qala alhamdulillah. Tapi kalau kita berhenti, wa qala. Dan kedua-duanya telah berkata. Apakah yang diberkatakan oleh kedua anak beranak ini? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allazi yang faddala telah melebihkan. Telah mengurniakan kelebihan. Telah menganugerahkan kelebihan kepada kami. Ala atas. Kontekstual kita kata berbanding. Kathirin ramai. Min daripada ibadihi hamba-hambanya al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Wa qala, sekali lagi, dan kedua-duanya telah berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi yang faddalana telah melebihkan kami ala atas kathirin ramai min daripada ibad hamba-hamba hinya hamba-hambanya yang al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi alhamdulillah dah selesai untuk sesi hari ini. Panjang umur, kita jumpa kembali di minggu hadapan, bulan 3 jangan lupa ya. Bulan ni 28 hari saja. Kita bertemu insya-Allah. Cuma nantinya kita kena tengoklah macam mana. Kalau kelas yang normal sebelum ini, sepanjang Ramadan kita bercuti kerana tadarus. Ya, tahun ini kalau tadarus dibuat secara online, kita bercuti jugalah. Sebab sekarang ni semua orang buat online. Okey, tidak mengapa. So nanti kita jumpa pada sesi yang seterusnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Ya. Waqala tu kalau kita kata dan mereka berdua telah berkata, boleh tak kita tambahkan mereka? Ada masalah. Boleh. Ataupun keduanya telah berkata. Mereka dan mereka berdua telah berkata, boleh ke tambah mereka lah? Boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Aziz. Assalamualaikum semua. Puan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.